Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih membuka ruang kepada saya mewakili KDN untuk memberi maklum balas terhadap sejumlah perkara yang telah disentuh oleh rakan-rakan ahli parlimen. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ahli parlimen yang mengambil bahagian, 46 orang semuanya, dan kami telah mengumpul hampir 63 perkara yang berkisar kepada hal ehwal imigresen, isu keselamatan negara, sumber manusia dan kebajikan, juga disentuh tentang kemudahan logistik, IPD, balai polis dan kuartus. Saya akan memanfaatkan masa sekitar 45 minit ini dengan memaklumkan perkara yang pertama. Untuk Sri Pertua, saya mulakan dengan beberapa success stories yang telah kami capai. Belum sempurna, tapi masih boleh dibanggakan. Pertama adalah di kawasan selatan, isu kesesakan tambak Johor, Singapura, yang sekarang ini dilalui hampir 135 juta travelers setahun, inbound and outbound. Dan isu ini berlarutan sangat lama. Melalui jawatan kuasa kabinet untuk melegakan kesesakan tambak Johor ini, pelbagai inisiatif telah KDN usahakan. Antaranya adalah kami menambah kaki tangan Jabatan Imigresen supaya ke semua kaunter itu ada anggota yang bertugas, terutama pada waktu puncak. Kedua, kami gabungkan kaunter di zon kereta. Sekarang ini pemandu kereta kena berhenti 2 kali. Mula-mula cop pasport, kemudian bergerak ke depan, touch and go dan juga bayaran JPJ. Sekarang kami satukan. Kerana satukan urusan kaunter itu, kami jimatkan 3 saat bagi sebuah kereta. 3 saat ni, Tan Sri Pertua, kalau Tan Sri berada di sana, sebenarnya sangat dihargai oleh pengguna. Auto gates juga kami tambah supaya membolehkan negara jiran kita Singapura, asal memiliki pasport negara dia compatible dengan sistem yang kita guna pakai. Jadi within a split second dia boleh melepasi kawalan. Tan Sri Dipertua, begitu juga sekarang kami lakukan laluan kontra pada ketika waktu puncak. Laluan asalnya sepatutnya untuk arah kita ke Singapura, ya. Tetapi kalau waktu puncak, arah laluan kontra itu kita buka. Terbaru saja mula bulan lepas, dan kesannya sangat ketara, membantu meredakan. Perkara kedua ialah tentang reformasi depo imigresen. Di KDN sekarang kami telah pun mengeluarkan sebahagian daripada tahanan kanak-kanak dalam depo imigresen. Depo imigresen ada 19 dan kanak-kanak ni angkanya berubah, tapi sekitar 1,000 orang. Apa yang kami buat adalah kanak-kanak umur 18 ke bawah ini kami keluarkan daripada depo imigresen yang secara relatifnya keadaan depo tahanan itu tak kondusif untuk kanak-kanak. Projek pertama kami adalah dinilai, kami namakan sebagai Baitul Mahabbah, dan bulan ini minggu ketiga saya akan berada di Papar untuk meluncurkan yang kedua, dan tahun depan dengan peruntukan sebesar 10 juta yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan, kami akan wujudkan satu lagi di Sarawak dan satu lagi di Semenanjung. Sasaran kami 4. Jadi berdikit-dikit yang namanya kanak-kanak kami akan keluarkan daripada depo imigresen supaya dia rasa suasana tempat dia ditahan itu, sementara proses penghantaran pulang kami uruskan dengan kedutaan yang berkenaan. Maka
pihak immigration, pihak rela akan memberikan penjagaan yang lebih baik kepada mereka dan mereka dapat merasai perbedaannya sekarang apabila kita memberikan tumpuan kepada perkara ini. Perkara ketiga, pada awal tahun ini ketika kerajaan baru tertubuh, waktu itu 5 sektor ekonomi kritikal seperti peladangan, pertanian, perkilangan, perkhidmatan ini memerlukan anggaran 518,000 pekerja asing. Kita baru saja menghadapi masalah COVID dan untuk lonjakan ekonomi dibuat, 5 sektor ini mengatakan mereka perlu 518,000. KDN selain pada KSL sumber manusia, kami tampil dengan program rekalibrasi bermaksud pekerja asing yang sudah sedia ada di sini cuma tempoh permitnya tamat atau dia overstay, kami minta mereka munculkan diri, daftar bersama majikan dan kami berikan mereka pas lawatan kerja. Tan Sri, saya suka berkongsi dengan Dewan sehingga bulan Ogos dan September kami telah pun berjaya membantu untuk mencapai keperluan 5 sektor ekonomi bertujuan untuk merancakkan kembali ekonomi dalam negara kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat, terutama yang menyebut tentang peri pentingnya allowance anggota polis dikaji semula. Saya ucap terima kasih Damansara, Pendang, Segamat, Miri, apabila saya salah. Suka saya maklumkan bahawa Perdana Menteri telah mengarahkan supaya perbincangan diteliti semula di bawah sistem saraan perkhidmatan awam. Pihak polis telah pun mengemukakan cadangan atau formula kami untuk tujuan pelaksanaannya melibatkan anggota polis. Sementara itu diteliti, suka saya maklumkan bahawa allowance dan bayaran insentif sedia ada dalam pasukan polis itu terus berjalan. Misalnya kalau dia anggota pasukan Gerak Am, bayaran insentif tetap sebulan adalah RM400. Kalau dia pula melibatkan juruterbang PGU, pasukan gerak udara polis ini, bayaran insentif juruterbang itu sehingga RM2,000 ke RM4,000. Kalau dia anak kapal itu RM400 hingga RM1,000. Begitulah kalau dia itu adalah pasukan pemusnah bom, insentif bulanannya sehingga 100. Kami ada hampir 106 insentif, ada 5 yang tetap. Jadi hari ini Tan Sri, seorang constable take home dia adalah sekitar 2,100 hingga 2,500. Kalau dia lance corporal antara 2,400 hingga 2,800. Itu belum ada potongan apa-apa. Memang secara relatifnya rendah. Kerana itu pihak pasukan PDRM dalam menyambut apa yang disebut sebagai sistem saraan perkhidmatan awam yang sedang diteliti ini, pihak polis telah pun mengemukakan cadangan kami. Dan andai kata di sana nanti melalui jawatan kuasa itu memperakukan, maka boleh saja kita melaksanakannya segera. Tan Sri Yang Di-Pertua, Ipoh Timur ada Tan Sri. ya. Ipoh Timur. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon patah balik ke isu berkenaan dengan tahanan immigration. Seringkali bila kita bangkitkan tentang tahanan immigration, segolongan yang seringkali terlibat dalam bab ditahan ni adalah pelari-pelari dan kadang-kalanya didakwa ada UNHCR card, rupa-rupanya UNHCR cardnya palsu ke apa, dan waktu mereka bekerja, saya nak linkkan, pautkan dengan arahan 23 Majlis Keselamatan Negara yang berkenaan dengan hak bekerja. Saya dapat dalam internet dan juga dikabarkan oleh pegawai-pegawai kerajaan berkenaan hasrat dan rancangan untuk olah atau tambah baik arahan 23 Majlis Keselamatan Negara untuk sekurang-kurangnya membuka ruang untuk pelari pemegang kad UNHCR untuk bekerja. Sama ada saya nak mohon sedikit pencerahan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan sama ada proses usaha hasrat penambahbaikan arahan 23 sudah selesai dan sekiranya belum, bila akan ia dimuktamadkan.
Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Puan Timur. UNHCR keberadaan di Malaysia tugasnya ada dua. Mendaftar pelarian. Betul lah Timbalan Menteri ya. Timbalan Menteri luar itu teritori dia sebenarnya. Yang kedua adalah berusaha untuk menghantar mereka ini ke negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Baik. KDN kami telah memulakan kerjasama dengan UNHCR. Tujuannya satu. Kami nak dapatkan data lengkap yang namanya pelarian di Malaysia ini yang didaftarkan dan dah dapatkan UNHCR. KDN kami daftarkan juga. Kami gunakan sistem TRIS, okey, di bawah immigration sebagainya. Tujuannya apa kita nak dapat data lengkap? Tujuannya kerana Majlis Keselamatan Negara dalam satu kertas dasar bersetuju untuk mengusahakan penyelesaian komprehensif terhadap isu pelarian ini. Mereka dah ada di sini hakikatnya. Dan menguruskan mereka itu adalah satu tindakan yang betul daripada membiarkan mereka membawa diri dan menimbulkan pelbagai potensi masalah sosial, ekonomi, keselamatan dan sebagainya. So, apa yang kita setujui adalah kita akan facilitate mereka untuk mendapat akses kepada pendidikan walaupun bukan sekolah kerajaan. Kita akan memberi sokongan kalau ada inisiatif pihak swasta yang menyediakannya. Akses kepada kesihatan. Mereka manusia biasa, ada ketika sihat, ada ketika sakit. Ya. Akses kepada peluang pekerjaan. Di satu sisi, beberapa sektor menghadapi kekurangan tenaga kerja dan mereka ada di sini. Jadi, dia harus bermula dengan pengumpulan data yang kredibel. Jadi, usaha itu sekarang berjalan dengan begitu baik sekali sebagai pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan. Saya ambil maklum termasuk arahan 23 yang disebut. Jadi bergerak ke hadapan, tekad kita adalah dalam pengurusan dan penyelesaian secara komprehensif ini adalah 3 perkara: pekerjaan, kesihatan dan juga pendidikan secara terancang. Bukannya by default dia pandai-pandai nak buka warung sana, nak kerja sini apa semua, tak. Kita akan selaraskan yang itu. Itu reaksi saya kepada ni. Baik. Tadi saya tengok pendang. Ya, terima kasih Tuan Sen Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN. Saya nak menyentuh tadi banyak berkenaan dengan allowance. Allowance ini dia akan berubah. Dia tidak tetap sepertinya salary. Tapi walau bagaimanapun saya nak pergi yang pertama dulu. Terima kasih kerana gabungkan kesesakan pemeriksaan di Tambak Johor. Jadi saya nak mendapat maklumat kesan daripada gabungan ini. Berapa peratus kita dah reduce speed up the process tu ataupun kecepatan yang berlaku dalam kesesakan itu, kerana bila kita dapat data-data kesan yang daripada di segi peratusan, mungkin kita boleh laksanakan di CIQ yang ada pintu masuk seperti di Bukit Kayu Hitam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tadi mungkin tak sampai kot lagi kepada apa yang saya nak sentuh ni tadi, allowance ini saya rasa kena duduk bincang, kerana adakah pasukan polis ini terikat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi kalau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia tak boleh nak berubah banyak, sebab pasukan polis ini dia lain nak dibandingkan dengan Perkhidmatan Awam. Kerjanya tidak ada waktu shift, siang dia kena tidur dan sebagainya, malam dia, lepas tu terdedah kepada keselamatan, dilanggarnya seperti polis trafik, kadang-kadang orang langgar dengan motor, dengan apa semua. Ini perlu diberi perhatian. Sebab itu saya katakan tadi, bila elok-elok ini dia boleh berubah. Kena tengok berdasarkan kepada target-target tempat-tempat dia bertugas. Seperti kita tengok Johor Bahru, Seremban, Putrajaya, Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang. Ini kita perlu melihat secara lebih terperinci untuk buat feasibility study supaya mereka mendapat orang kata kebajikan yang baik. Kita perhatian. Yang seterusnya, saya selalu menekankan, kalau masih terikat dengan SPA, gaji polis ini, jadi saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri KDN ini supaya kita pisahkan, jadikan Suruhanjaya polis, gaji polis ini untuk mereka mudah untuk mereka buat kajian untuk menaikkan gaji-gaji polis yang seperti yang saya cadangkan dalam ucapan saya, paling kurang 2,000
Sebab itu adalah angka yang relevan dengan keadaan permintaan yang supply yang sangat tinggi sekarang dalam semua sektor, termasuk barangan makanan dan sebagainya. Jadi kalau macam tu saya minta sebab di Singapura paling kurang basic 2,500 Singapore dollar. Jadi kita kena timbanglah sebab mereka terlibat dalam banyak benda. Ini saya pandangan saya yang berhormat Menteri. Terima kasih. Memang Pendang, gaji permulaan saya sebut dah tadi 2,100 hingga 2,500 konstabel. 2,000 dah ada. Sekarang praktis dia. Sekarang 2,100 tak masuk. Tak masuk allowance. Ya, tak masuk potongan semua, dah berjalan dah yang Pendang sebut tu. Lokasi tempat yang lebih kos sara hidup tinggi, umpamanya bandar dengan luar bandar, pinggir bandar, kita ada bayaran insentif mengikut lokasi dan tahap kesusahan. 500 hingga 1,500 dah ada. Jadi sama ada semakan gaji polis harus keluar daripada sistem semakan pemerintahan awam. Buat masa sekarang status quo. Sebab itu ketika Perdana Menteri arahkan 10 tahun tak disemak, masuk tahun ke-12 baru Perdana Menteri suruh semak, maka polis, sebab kita sentiasa update, kita segera memasukkan syur kita. Baik. Penggabungan kaunter penjimatan 3 saat di sana sangat memberikan kesan besar. Baru ni dalam pertemuan annual Leaders Retreat Malaysia-Singapura, pihak kajian Singapura menghargai semua inisiatif yang telah kita jalankan. Mereka sendiri hargai perubahan-perubahan yang kita buat melalui pelbagai inisiatif. Jadi itu yang saya nak respon kepada Pendang. Sebelum saya buka arau, saya nak sentuh dulu. Biar saya jawab, biar saya pinjam satu tajuk lagi. Biar saya berginjak satu tajuk lagi. Gaji basic tadi ni saya dapat maklumatkan baru RM1,045 basic pribadi. Sekarang saya jawab dalam parlimen pakai yang ni ya. 2,100, 2,500, gantung dia dapat allowance kuartal satu tidak, itu basic dia. Baik. Sebab untuk saya yang berhormat Pendang pun biasa jadi Perdana Menteri, biasa dipersiap oleh pegawai untuk jawab. Kita duduk 2-3 jam teliti baru kita ini jawab. Jadi saya macam tu ya proses dia. Jadi pegawai bahagian sumber manusia sebut begini, saya sebut. Kalau ada cacatan dan Pendang ada maklumat lain, boleh maklumlah. Okey. Baik. Hal yang saya nak sebut berikutnya sebelum saya tengok Pendang Damansara. Yang kita belakang hal yang saya nak sebut ni adalah berkenaan dengan hal ehwal immigration yang banyak dibangkitkan ya. Baik, saya terima kasih Hulu Selangor, Padang Terap, Kuantan, Kanga, Bukit Bintang, Pasir Salak. Ini cerita tentang keberadaan warga asing di Malaysia yang dikatakan sebagai berlaku lambakan. Ini pertama kerajaan kena akui, ya, keadaan itu wujud. Ya. Di bawah KDN apa dia? Warga asing masuk ke negara kita, kalau masuk sebagai pas lawatan sosial tak ada salah apa, masuklah. Yang salah apa dia? Kalau disalahgunakan. Masuk untuk tujuan pas lawatan sosial, berakhir dengan dia tinggal lebih kat sini, dia bekerja di sini, dia berkahwin dengan orang sini, bertemu jodoh, tak ada masalah. Tapi kemudiannya tidak melakukan proses pendaftaran yang sah begitu. Jadi akibatnya itu satu kategori. Yang kedua, memang dia masuk dengan pelbagai jalan tanpa dokumen. Itu juga masalah. Ya. Jadi lambakan-lambakan yang berlaku ni akibat membawa kepada mereka kemudian dilihat menguasai beberapa zon tertentu. Kalau pasal borong itu berleluasa. Begitu juga kalau di negeri-negeri sana berlaku yang sama juga. Mereka kuasai tapak peniaga sebagainya. Tapak peniaga ni PBT lah. Ya, kalau dia bagi kepada pemohon rakyat tempatan, dan bila rakyat tempatan sewa pula kepada pendatang ni, jadi berlaku kat situ. Satu, kenapa dia mendiami pula rumah flat dan sebagainya? Dia sewa dengan orang tempatan. Jadi dia ada demand and supply begitu. Ya. Jadi akibatnya bertambah. Baik, dia timbul menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, dia timbul ketegangan. Berlaku di Pulau Pinang ada kes, di Johor ada kes, kita kesan. Walaupun belum sampai tahap yang sampai terlalu mencemaskan, tapi bibit-bibit tu ada. Kerana itu saya cuma nak sebut bahawa di peringkat KDN tentulah perkara-perkara enforcement kita buatlah. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ahli parlimen. Bagi Januari tahun ini sehingga 18 Oktober
Jabatan Immigration kita telah buat 7,169 operasi dan kita tangkap hampir 20,000 kategori ini yang datang tanpa dokumen, overstay dan sebagainya. Kemudian operasi-operasi yang bila kita buat dapat, kita tempatkan mereka di depo immigration. Kita hubungi pejabat kedutaan negara berkenaan supaya dia keluarkan travel document segera. Lagi lama kita letak mereka, lagi banyak kita berbelanja. Banyak mana? RM450 sebulan satu kepala makan. Jadi kalau 20,000, 30,000 itu memberikan beban kewangan kepada kerajaan. Pada masa yang sama, di pihak kerajaan negeri, di pihak kerajaan tempatan kena juga ada pengawasan supaya di pihak bidang kuasa kerajaan pusat dan bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan tempatan itu dapat diselaraskan untuk hal ini dapat dibendung atau dikawal. Okey, itu berkenaan dengan immigration. Saya juga nak sebut Arau dan juga Kulim Bandar Baru bangkitkan isu mengenai pelancong Cina dan India. Yang Menteri, saya ucap terima kasih kepada Arau yang memetik laporan audit negara 2018 yang mendedahkan lebih 100,000 pelancong dari pelbagai negara termasuk Cina dan India. Ini saya petik Arau sebut. Baik. saya nak kait sikit pasal 2017 hingga 2018. isu pekerja asing. Laporan audit nanti sekejap. Saya tengah jelaskan Arau. 100,000. Baik. Pelancong yang masuk, warga asing yang masuk, sama ada dia gunakan, saya sebut tadi, dia boleh masuk dengan menggunakan pas lawatan sosial. 30 hari. Warga Cina 30 hari, warga India 30 hari. Selepas 30 hari dia keluar. Kalau dia tak keluar maksudnya dia overstay. Okey. Masa dia masuk kita ambil biometrik. Kalau dia overstay terus dia masuk senarai hitam. Dia nak datang kali kedua dia akan dikenakan NTL, not to land. Baik. Bagaimana lagi cara mereka masuk? Mereka masuk gunakan pas lawatan jangka panjang yang aktif seperti pas lawatan iktisas, pas lawatan sosial iaitu suami atau isteri kepada warga negara. Mereka boleh duduk 6 bulan, mereka boleh duduk maksimal 5 tahun. Jadi kalau kita ambil 2017, 2018 tak keluar, mereka duduk sini 5 tahun. Tahun pertama mereka masuk, mereka tak keluar, tak ada rekod mereka keluar. Sebab mereka memegang pas lawatan sosial suami atau isteri. Ada diplomat, jumlah ni tak ramai. Pas pelajar sekarang immigration keluarkan, kalau dia belajar 5 tahun, 5 tahun lah. Kalau dia belajar 4 tahun, 4 tahun lah. Jadi kalau dia masuk 2023, dia takkan keluar 2024 sebab pasnya 4 tahun. Jadi rekod kita mencantikkan dia tak keluar lah kalau kita ambil ukuran 1 tahun. Pas resident kita keluarkan 5 tahun, tamat 5 tahun, kita boleh sambung 5 tahun, maksimum 10 tahun. Pas resident talent, pas penggajian, selama majikan ada kontrak dengan dia berapa tahun, immigration keluar. Sebab kita pun di satu sisi ada digesa supaya melakukan ease of doing business, talent yang diperlukan oleh majikan tempatan untuk mengembangkan perniagaan. Kalau talent itu ada dari luar, dia yang cari, kita facilitate dengan memberikan pas penggajian. Dan mereka bukan ada setahun, bukan 3 bulan, mereka duduk lama selama kontrak majikan diberikan. Pas MM2H, Malaysia My Second Home, itu 5 tahun, renewal, boleh diperbaharui. Pas lawatan iktisas, pas lawatan kerja sementara dan pas-pas imigresen yang lain. Tuan Sri Dipertua, demikian banyak pas lawatan, pas yang diberikan itu membawa kepada sesuatu warga luar masuk bergantung kepada dia memegang pas apa. Jadi kalau kita mengambil 1 tahun, jumlahnya tak sama. Hari ini setiap bulan sektor pelancongan membawa 120,000 warga Cina setiap bulan ke dalam negara kita. Bagus dari segi ekonomi, tapi ada potensi dari segi ancaman keselamatan kalau kita tak berhati-hati. Jadi kita nak kena seimbang antara ekonomi dengan keselamatan. Sila Rau, nampak nak tanya berkelip tak boleh. Yang ni yang Muhammad sebab jawapannya mungkin panjang. Kalau dia masuk 120,000 sebulan, jadi apakah kita ada data yang menunjukkan mereka keluar bila sampai tempohnya? Jadi termasuklah cerita yang telah
telah dimasukkan 1.2 juta pelancong tidak keluar dan sebagainya. Sebab data ni kita bukan dapat daripada rambang, kita dapat daripada sumber yang boleh dipercayai. Tak apa Yang Amat, kalau boleh bagi tahu apa yang boleh kita buat untuk memastikan mereka ini keluar. Lepas tu masuk balik, tak ada masalah. Kita nak negara ini dihormati. Yang Muhammad baru tangkap 20,000. 20,000 ini menunjukkan 20,000 ni banyak Yang Muhammad. Jadi sudah pasti angkanya berganda-ganda. Yang saya nak cakap ni, boleh jawab bertulis minta apa? Pasal UNSCR. Yang pertama saya minta supaya jawatankuasa yang bagi kad tu, polis saya tak mahu sebut lah pangkatnya, tapi pangkatnya terlampau rendah. Kalau boleh pangkatnya assistant commissioner dalam tu, bukan pangkat inspektor ataupun sarjan. Kemudian Kementerian dalam negeri dia hantar pegawai yang rendah. Kalau boleh timbalan KSU duduk di situ. Sekarang ni saya nak tanya, kad mana yang sah? Yang dikeluarkan UNSCR dia hantar yang bagi kepada depo immigration, itu besarlah sebab apa immigration minta. Tetapi yang dia keluarkan sendiri, Yang Amat di Jalan Bellamy itu, kita akan lihat, saya turun ke Padang lah, kalau boleh Yang Amat turun ke Padang. Dulu rumah dia tu sebelah rumah bekas Ketua Turuh Angkatan Tentera, saya tak pasti sekarang. Tapi kita nak beritahu bahawa di situ ada beratus teksi yang menunggu untuk mengambil orang asing yang datang untuk mendapatkan kad. Jadi apakah kad itu sah? Kalau kita di luar kita tak nampak, kalau masuk dalam tu beribu orang sedang menunggu untuk dapat kad. Jadi apakah kad ini sah? Kad immigration tu sah ataupun kad yang dicakit? Kalau Yang Muhammad nak dicakit kad UNSCR, boleh pergi beli sekarang RM80 satu. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap perkara-perkara yang kita sebutkan? Dan akhir sekali Yang Muhammad, apakah UNSCR tu sah berada di negara ini? Sebab dia berada di negara ini hanya menyambung kerja dengan pendatang Vietnam dulu. Tapi sekarang bila dia sambung kerja, apakah kita telah sahkan kehadiran mereka? Baik, terima kasih Arau. Yang pertama, bila pelancong luar masuk hari ini, kita selain pada kita wajibkan dia visa bagi negara yang memerlukan visa, dia pintu masuk kita ambil biometrik lah. Itu satu. Khusus untuk pelancong negara China, bagaimana elemen kawalan kita? Mulai 15 bulan 10 kita berikan mereka visa on arrival. Baiklah. Tapi chartered flight direct daripada China ke Kuala Lumpur. Dan chartered flight itu pula pelancongnya itu diuruskan melalui syarikat travel agent yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Itu elemen kawalan kat situ. Jadi mereka mohon visa. Jadi sekiranya lepas 30 hari, kalau dia ada sini 15 hari, 30 hari tak keluar, kita cari ejen pelancongan tu lah. Ejen pelancongan, kalau kita tarik lesen dia bimbang juga. Jadi elemen kawalan kat situ. Jadi dengan itu memudahkan kita. Satu, dia mesti chartered flight. Tak ada transit, direct flight. Dari China terus ke KLIA. Diuruskan oleh ejen pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Jadi katalah dia bawa 350 pelancong. Mereka juga sampai kita ambil biometrik. Dan dia mesti bagi kita itinerary, jadual lawatan sepanjang 2 minggu, 3 minggu melancong. Dengan itu kita boleh lakukan tracking atau pengesanan. UNHCR benar seperti disebut oleh Arau. Keberadaannya masa perang Vietnam dulu. Kerana Malaysia menjadi destiny kepada pelarian Vietnam. Jadi saya sebut tadi, bila bangsa-bangsa bersatu tubuhkan organisasi macam itu, tugasnya dua. Mendaftar dulu, kemudian cari negara ketiga. Tugas hakiki itu terus berjalan. Terus berjalan. Jadi, buat masa sekarang, apakah status keberadaan mereka? Status quo. Ya, kita ada bincang, tapi keputusannya status quo. Mereka ada di situ. Jadi, yang disebut tadi oleh Arau soal pengeluaran kad, saya cuma nak sebut, UNHCR, dia keluarkan kad dia. Polis ke pegawai kerajaan kita tak terlibat dalam pengeluaran kad oleh UNHCR. Tak ada. Kita tak terlibat. UNHCR is UNHCR. Bahagian kita adalah pendaftaran refugees di bawah program TRIS. Sebenarnya program oleh pemerintahan sebelumnya kita kekalkan sebab niatnya adalah nak mendaftar. Jadi kita minta mereka teruskan sebab data itu membantu kita kalau kita nak laksanakan. Baik. Saya Tan Sri Dipertua, saya nak bergenjak pada tajuk yang berikutnya, Tanjung Piai. Yang Piai tak ada. Saya akan jawab bertulis. Balik pulau. Yang Berhormat Menteri, sebab saya ada satu balik isu. pulau.
Saya akan berkaitan jawab dengan tertulis. Yang Mohd Menteri. Saya nak pergi kepada Padang Rengas. Padang Rengas, Menteri, dia isu bertanya pekerjaan asing. saya, Padang Rengas, dia bertanya saya, apakah langkah yang diambil kementerian bagi memudahkan pekerja dari Semenanjung yang ingin atau perlu berkhidmat di Sarawak dalam sektor profesional, industri dan perkhidmatan tanpa perlu melalui proses sama seperti pekerja asing? Jawapan saya adalah mengikut Akta Immigration bahagian 7 ada peruntukan khas bagi Malaysia Timur. Jadi Seksyen 65 ada kuasa-kuasa am pihak berkuasa negeri. Soalan yang ditanya itu sebenarnya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kita faham di bawah MA 63 kuasa immigration ada memperuntukkan sekian-sekian bidang kuasa. Kudat bertanyakan tentang ICQS di Kudat dan Bangi. Kudat ada? Kudat tak ada, saya skip. Saya akan bagi jawapan bertulis. Padang Besar. Padang Besar ada? Terima kasih Padang Besar kerana bangkitkan soal naik taraf baik pulih ICQS di negeri-negeri Semenanjung yang kata Padang Besar tidak dinyatakan dalam pembentangan belanjawan. Untuk makluman, sebenarnya ada dinyatakan dalam belanjawan. Banyak mana? 159.5 juta. Kemana diagihkan? Satu, ICQS Wang Kelian. Itu 16 juta. ICQS Rantau Panjang itu 108 juta. Bangunan Sultan Iskandar itu 10.5 juta. Kompleks Sultan Abu Bakar Tuas itu 25 juta. Jadi bermaksud ada untuk tujuan naik taraf. Untuk makluman Padang Besar ya. Terima kasih. Ya. Lubuk Antu rakan saya ada. Lubuk Antu terima kasih dalam perbahasan membangkitkan soal sepatutnya ICQS di sempadan negara ini dilengkapkan dengan CCTV dan juga akses pada internet. Saya hargai. Maklum balas saya ialah Kementerian Dalam Negeri kita telah memperuntukkan 54.6 juta untuk perolehan CCTV bagi tempoh 3 tahun di 83 pintu masuk antarabangsa termasuk Lubuk Antu ya. Baik. Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ialah masing-masing 36 juta dan 18 juta. Ini termasuk dah ICQS Lubuk Antu. Manakala kelajuan internet pula di ICQS Lubuk Antu ialah selaju 30 megabyte sesaat di bawah mygovernment.net. Jadi saya fikir ini membantu Lubuk Antu untuk balik dan menerangkan kepada rakyat kawasan. Terima kasih Menteri. Rakan saya dari Syrian. Tepat. Saya skip rakan saya. Sorry. Saya ada bangkitkan beberapa isu tapi nampaknya tak ada apa dalam perhatian. Isu yang saya bangkitkan, terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Menteri, berkaitan dengan pelan keselamatan tindakan nasional untuk Women, Peace and Security. Saya ada bangkitkan betul dengan isu berkaitan dengan sempadan. Jadi saya harap dapat perhatian daripada Yang Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Rakan saya dari Tumpat bangkitkan soal setakat mana aspek jaminan keselamatan bagi anggota penguatkuasa kita baik rela, immigration, polis, PGA di Tumpat. Saya nak sebut pertama ialah pos PGA di sebelah Tumpat sempadan dengan yang dipisahkan dengan Sungai Golok ada 5. Saya pergi awal tahun ini keadaannya sangat dhaif. Perdana Menteri luluskan 45 juta untuk baiki 151 sekarang dalam pembikinan, tapi kita siapkan yang di Tumpat dulu. 10 hari bulan saya akan turun untuk tengok balik pos Nibong yang menjadi pos kawalan penting barisan hadapan kerana nilai rampasan tahun lepas di sepanjang Sungai Golok itu nilainya 39 juta ringgit dan tiada hari tanpa tangkapan dadah. Itu tagline yang popular. Jadi bila mereka balik bertugas, mereka balik di pos yang usang, panas, tak ada bekalan air, berdebu, tilam yang lapuk, itu semua kita tukar. Bila saya turun awal tahun ini, turun pun kena marah yang bapak, turun. Dia kata, bol lah hari, menteri berapa kali dah mari sini, dia kata. Bol lah nak pelawaknya, dia kata. Dia buh lagu tu je. Jadi kali ini saya turun untuk bagi perubahan, berharapan. Tak besar mana pun kos yang kita, tetapi terabai sekian lama. Jadi 10 hari bulan insya-Allah kalau mau panjang saya akan berada di situ untuk menyampaikan. Selain daripada itu tentunya jawatankuasa sempadan
Kita sekarang itu nanti akan diumum oleh kementerian yang berkaitan. Soal perancangan yang tadi ICQS Rantau Panjang itu termasuk elemen Sungai Golok, itu akan ada jambatan baru antara kedua-dua negara. Pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Sri Tavisin baru-baru ini, lawatan kerja 2 hari, bertemu 4 mata dengan Perdana Menteri. Antara perkara yang ditumpukan adalah jambatan baru Rantau Panjang Sungai Golok. Jadi itu antara perkara yang kita bagi keutamaan. Untuk makluman tumpat reaksi saya kepada aspek keselamatan yang dibangkitkan. Terima kasih Menteri. Cuma saya nak bangkitkan juga di sini berkenaan dengan keadaan immigration di Pengkeran Kubu. Kalau nak banding dengan Rantau Panjang pun tak dibanding, nak banding dengan Bukit Kayu Hitam lagi teruk. Jadi saya juga harap ini dapat diberi perhatian, terutama kerana melibatkan unsur-unsur penyeludupan barang sara hidup harian yang merupakan perkara yang sangat popular sekarang. Jadi kita dalam negara tak cukup, tapi barang kita ada di luar. Jadi keperluan kepada gerakan ini dibuat oleh pihak kementerian. Terima kasih. Tidak syak lagi ancaman kepada kawalan sempadan selain daripada penyeludupan dadah, penyeludupan manusia, penyeludupan barangan perlu, penyeludupan senjata api. Itu antara cabaran yang sering dihadapi. Kerana itu saya ucap terima kasih perhatian yang berhormat. Isu yang lebih kritikal untuk makluman kita adalah kita ada 141 pintu masuk yang diwartakan. KLIA 1, KLIA 2, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, itu betul. Tapi kita ada ratusan jalan tikus. Takrif jalan tikus, jalan yang negara kita tak wartakan, negara jiran pun tak wartakan. Dan jalan tikus yang paling banyak bagi Semenanjung adalah 3 negeri utara. Perlis, Kedah, Kelantan. Dan itulah ancaman terbesar kepada pasukan keselamatan dari segi kawalan sempadan. Lawas, rakan saya dari Lawas, kalau tak ada saya skip, saya nak bagi yang Padang Terap. Rakan saya dari Padang Terap bertanyakan tentang ICQS Durian Burung. Apakah termasuk dalam proses naik taraf kemudahan kompleks immigration? Saya nak maklum di sini bahawa semakan kementerian setakat ini tiada projek berstatus naik taraf kemudahan kompleks di situ, kerana angka travelers atau pengembaranya itu dianggap sebagai tidak terlalu tinggi. Buat masa sekarang, komponen yang ada, keperluan utama adalah untuk naik taraf pos kawalan dan pembinaan blok baru di Wang Kelian yang saya sebutkan tadi, yang diluluskan pada 8 Jun. Buat masa sekarang, di Durian Burung yang berhormat belum termasuk dalam senarai itu. Saya ada rencana untuk ke sana dalam masa terdekat. Saya akan hubungi dan maklumkan pada yang berhormat untuk dapat ikut serta tengok sendiri. Itu salah satu daripada 141 itu masuk. Tebrau tak ada. Saya skip sekarang pada isu warga negara, Tan Sri. Bermula dengan kes Suryani Kempe, isteri warga negara Malaysia kahwin bertemu jodoh orang asing, anak lahir di luar negara. Anak itu ikut warga negara bapa, bukan ikut warga negara mak, walhal mak adalah warga negara Malaysia. Suryani Kempe bawa ke mahkamah. Mahkamah tinggi menangkan Suryani Kempe. Mahkamah tinggi kata bapa adalah juga ibu. KDN rayu. Mahkamah rayuan kata bapa, ibu. Sekarang di Mahkamah Persekutuan. Tunggu. Sementara itu, kementerian terus melangkah ke depan dengan mengangkat cadangan untuk melakukan pindaan kewarganegaraan. Itu spesifik di bawah perkara 14(1)B. Kita bercadang untuk memasukkan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali, untuk membolehkan anak itu mendapat gelar warga negara. Tapi yang namanya pindaan perlembagaan, kita tidak hanya menyentuh satu itu. Kita bercadang untuk memasukkan beberapa pindaan lain. Kementerian telah melakukan libat urus dengan ahli-ahli parlimen dari blok sebelah sana. Juga saya rencanakan dalam masa terdekat sebelum kita bentangkan pindaan ini. Baru 2 hari lepas, 3 hari lepas, kita telah membentangkan pada Majlis Raja-Raja, kerana aturannya begitu. Dalam pindaan menyentuh tentang hal kewarganegaraan, Majlis Raja-Raja
kita kena taklimatkan. Kerajaan Sabah Sarawak juga mesti kita libat uruskan. Sekarang semua proses itu telah kita patuhi. Kita akan membentangkan kepada mesyuarat Jemaah Menteri dan seterusnya Peguam Negara akan melengkapkan draft. Dan bila dibentang di sini, kalau pindah perlembagaan, kita kena dapat sokongan 148 Tan Sri, baru boleh jalan. Kalau kita dapat sokongan 148, bermaksud kes macam Suriani Kempen itu boleh terus anak itu nanti mendapat taraf warga negara melalui kuasa undang-undang. Sebab perlembagaan ini, jalur untuk menjadi warga negara itu dia ada 3. Yang pertama, kuasa undang-undang. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, naturalisasi. Jadi dia bawah perkara 14, perkara 15, perkara 16, perkara 19, perkara 30. Itu adalah fasal dalam perlembagaan mengenai warga negara. Jadi kita akan kemukakan cadangan pindahan itu. Ahli yang berhormat diundang, dijemput untuk memberikan pandangan, komen, kritikan, penambahbaikan. Pada akhir perbahasan kita akan mengundi. Jika sekiranya kita melepasi 148, sekurang-kurangnya isu kewarganegaraan ini dapat kita selesaikan dulu. Kalau kita tak boleh dapat semua, kita tak tinggalkan semua. Jadi selesaikan dulu perkara-perkara yang kita anggap menjadi keutamaan. Saya Alhamdulillah, sejak hal ini saya gariskan dalam sidang Februari lepas, saya telah memberikan garis masa dan Alhamdulillah kerana dukungan kuat daripada pegawai di kementerian dan pegawai termasuk daripada portfolio perundangan dan sebagainya, kami berjaya, dan engagement dengan Parliament Select Committee di bawah YB Puchong dan juga YB Selayang juga saya telah libat uruskan, dan kita akan kemudiannya membentangkan perkara ini. Bukit Bendera tak ada, ya? Tak ada Bukit Bendera. Saya akan jawab secara betul. Itu isu warga negara. Tan Sri, saya juga nak sebut berkenaan dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Saya ucap terima kasih banyak sahabat saya daripada Kota Baru. Tan Sri, berkenaan dengan warga negara. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Khabarnya daripada NGO di luar sana yang telah dilibat uruskan, tahniah kepada KDN dalam libat urus dengan NGO berkenaan dengan potensi nak pindah perlembagaan berkenaan dengan apa yang dibincangkan tadi. Saya dengar adanya kurang-kurangnya lah 8 pindaan yang bakal dibawa, dikemukakan kepada Dewan Yang Mulia ini. Sudah tentu kita dapat banyak feedback yang adanya yang diterima bulat-bulat, adanya yang dapat tentangan daripada golongan NGO, dan sudah tentu kalau kita libat uruskan ahli-ahli yang berhormat di sini pun ada ramai yang tak boleh nak setuju dengan kesemua 8 yang mungkin dikemukakan. Saya nak tanya sama ada pihak kementerian punya hasrat untuk decouple. Misalnya katakan kalau perkara nombor 1, pindaan nombor 1, pindaan nombor 2 diterima sangat elok, tak ada tentangan, baik kita fokus kat pindaan pertama, pindaan kedua, dan kita letak tepi yang lain dulu. Sama ada hasratnya untuk decouple atau kita pecahkan 8 pindaan dan fokus kat yang boleh kita menangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Puan Timo. Soal libat urus terutama dengan kumpulan masyarakat sivil, NGOs ataupun distinguished individuals yang memang passionate dengan isu warga negara, saya sendiri berkali-kali tak terhitung sama ada mereka jemput saya atau saya jemput mereka berjumpa. Saya tak ada masalah, mereka boleh bagi pandangan, saya dengar, ada pandangan mereka saya catat, ya, ada pandangan mereka saya berikan penjelasan, ya. Jadi saya faham daripada cadangan 8 itu apa yang paling sensitif pada mereka, umpama isu stateless child. Okey, dan saya sampaikan kepada mereka isu stateless child ni anak yang terbuang, anak yang tak ada identiti sama sekali. Ya, kalau ikut perlembagaan sekarang, anak itu melalui kuasa undang-undang adalah warga negara. Saya jelaskan kepada mereka. Ketika perlembagaan ini dibuat tahun 1950-an. Betul lah Daman Zara? 50-an. Waktu itu negara belum berdepan dengan isu illegal immigrants, refugees, kebanjiran, pendatang, belum. Jadi keadaan sekarang, katalah analoginya, seorang
ibu pelarian dari Rohingyas bertemu jodoh dengan illegal immigrant dari Indonesia, bertemu jodoh, anak lahir sekarang. Ibu tak ada dokumen, bapa tak ada dokumen. Ikut perlembagaan sekarang, anak itu melalui kuasa undang-undang adalah warga negara. Jadi kita angkat syur, itu akan dibahas di sini. Kita kata anak itu harus didaftarkan dulu dengan Pusat Jangkaan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Biar Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memasukkan permohonan, harus ada elemen pemeriksaan, siasatan dan sebagainya. Jadi daripada jalur kuat kuasa undang-undang untuk mendapat taraf warga negara, kita kata jalur pendaftaran. Dia masih ada ruang. Saya jelaskan. Yang ini yang menjadi antara perkara yang susah nak diterima oleh sebahagian daripada NGO. Tapi soalnya saya ada tanggungjawab untuk menerangkan pada akhirnya terpulang ahli parlimen yang akan memberikan dukungan atau tidak. Saya harus bentangkan dan beri justifikasi. Ya, soal warga negara ini, Tan Sri, anugerah yang tertinggi. Dia ada dengan tanggungjawab dia kepada negara dan negara ada tanggungjawab terhadap dia. Itu hal yang kita nak uruskan. Minta penjelasan. Sila. Terima kasih Ibu Menteri. Saya dengar apa yang disebut tadi berkenaan dengan memang wujudnya di luar sana permintaan supaya dikaji semula supaya kita dapat fine tune peruntukan yang akan dibawa untuk pindaan perlembagaan persekutuan kelak nanti. Itu satu yang baik. Tapi saya juga dengar daripada Yang Berhormat Menteri bahawa di dalam masalah-masalah tersebut dibangkitkan, disebut bahawa ruang akan diberikan supaya masalah yang mereka kemukakan itu memang ada prosedur untuk ianya ditangani dan sebagainya. Soal yang berbangkit adalah adakah ruang yang tersebut itu akan juga termasuk dalam pindaan yang dibawa ataupun adakah itu dari segi tadbir urus atau bagaimana caranya? Kerana kalau ianya tidak dicerminkan di dalam pindaan-pindaan yang dibawa, maka ruang yang disebut itu memang tidak diutarakan untuk ditimbangkan semasa kita buat pertimbangan sama ada ataupun tidak kita nak luluskan apa yang dibentangkan sebagai pindaan kepada perlembagaan. Boleh saya dapat penjelasan? Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Saya sebutkan tadi, isu warga negara ni dia ada 3 pintu. Kuat kuasa undang-undang, pendaftaran, naturalisasi. Itu dalam perlembagaan persekutuan. Tapi yang namanya undang-undang berkaitan warga negara bukan satu-satunya perlembagaan persekutuan. Ia didokong kemudiannya Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sarawak, Registration of Birth and Death Ordinance Sarawak, Akta Pendaftaran Negara, Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan Perceraian, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Senarainya panjang. Akhir sekali adalah Akta Immigration 55, Akta Pasport. Ini semua sekurang-kurangnya ada 3 yang merupakan undang-undang yang bersifat menyokong, iaitu Enactment Undang-Undang Keluarga Islam, Akta Immigration, Akta Pasport. Bermaksud perlembagaan itu memberikan prinsip tentang huraian warga negara, hak dan sebagainya. Tetapi undang-undang yang kita laksanakan dan terima pakai untuk tujuan meluluskan isu kewarganegaraan itu turut diapit oleh berbelas-belas lagi akta dan peraturan. Jadi hal yang disebut oleh rakan saya dari Damansara, apakah kita akan cerminkan di situ? Ia mungkin tidak dalam bentuk pindaan terhadap perlembagaan, tetapi terhadap undang-undang sokongan. Sebagai pengamal undang-undang, rakan saya daripada Damansara tahu, untuk meminda perlembagaan ini kita melakukan silang semak dengan 840 akta yang ada dalam negara kita. Yang kita lulus ni, jumlah akta 840 dalam negara kita. KDN kami kawal selia 53 daripada 840. Dalam melakukan pindaan perlembagaan warga negara, kami juga semak dengan amalan baik negara-negara luar. Sama ada negara Commonwealth macam kita ataupun non-Commonwealth. Kemudian kami kemukakan pula justifikasi yang kuat. Sebab itu ketika dibuat pembentangan kepada Majlis Raja-Raja, maklum balas yang kami terima itu rencam dan pelbagai. Sehingga petang semalam pun, pagi semalam pun, masih lagi Ketua Siapsaha Kementerian saya dan juga Peguam Negara berjumpa lagi dengan Raja-Raja Melayu untuk memberikan penjelasan dan menambil input tambahan. Jadi proses itu sangat panjang. Saya nak sebut kepada Damansara,
perkara yang saya sebut awal tadi, apakah ianya akan dicerminkan melalui pindaan perlembagaan ataupun kita akan masukkan dalam mana-mana pindaan akta atau peraturan yang sedia ada. Itu kita akan muktamadkan selepas daripada ini. Boleh saya satu soalan tambahan, Sure. Mr. Speaker. Jadi apa yang disebut, ada dua cara yang kita boleh buat, yang Bapak Menteri, di mana kita boleh buat pindaan kepada perlembagaan. Cara kedua, seperti mana yang Berhormat Menteri sebut, ada undang-undang sampingan yang mendukung apa yang dibawa melalui pindaan ini, dan prosedur tersebut ditentukan di situ. Jadi kita boleh buat melalui keadaan itu juga. Mungkin apabila bil ini diketengahkan, dibentangkan, maka boleh dihuraikan di situ untuk peruntukan baru di mana kita pindah perlembagaan. Kalau ada ruang dari sudut prosedur dia, undang-undang yang sedia ada yang mana akan mendukung prosedur itu, jadi dapat kita halusi peruntukan itu untuk pastikan ianya konsisten dan memang kita dapat lihat pembaruan yang kita ingin bawa melalui pindaan-pindaan ini. Itu satu cadangan yang boleh saya kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Setuju. Yang Berhormat Menteri, Mansara, boleh tambahan sikit jawab sebakul lah. Dia ini memberi fokus kembali kepada pindaan perlembagaan yang mungkin bakal berlaku. Contoh yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sini, Rohingya kerja sini, temu jodoh, ada anak, dan dalam konteks itu sebenarnya di sebaliknya ada keadaan yang sama di mana digunakan istilahnya foundling. Bila foundingnya, dia memang mungkin mak dia, pak dia Rohingya atau Indonesia, tapi kita tak tahu sebab dia founding dan yang telah dimasukkan ke dalam baby hatch. Di situ sekiranya mereka yang lahir telah ditinggalkan oleh mak pak mereka dalam baby hatch, macam mana bayi itu dapat... Saya kira Ipoh Timur itu sudah detail. Ya. Sebab kalau kita bincang BTS dalam bil itu tak ada lagi, Ya. we'll be wasting our time. Faham. Cuma mohon dipertimbangkan unsur-unsur ini, dan semua ahli dewan ini sangat dengan tangan terbuka dan hati terbuka untuk dilibat uruskan. Terima kasih. tak ada masalah. Founding, baby atau anak kecil yang ditemui, serah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, buat aduan polis, siasatan dibuat, kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang mengambil tanggungjawab mendaftar anak itu dengan Jabatan Pendaftaran. Itu prosesnya. Yang Berhormat Menteri, Itu prosesnya yang kita cadangkan dalam pindaan. Menteri, Seri Gading. okey, terima kasih Menteri. Tuan Sri Speaker, soalan berkaitan dengan warga negara. Ayah orang Malaysia, maknya orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, belajar dan sebagainya, tapi sekarang mohon untuk jadi warga negara. Bagaimana prosesnya? Adakah mudah? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tadi mungkin saya terlambat sikit sampai perasaan hujan lebat untuk permohonan Seri Galing. Kalau dapat jawapan bertulis pun tak apa, nanti saya akan maklum. Terima kasih. Seri Gading dalam set makan saya tentang Balai Polis Parit Raja ya. Dia penduduk dia 95,000. Ya. Saya hafal itu Seri Gading sebelum masuk dewan ni. Saya semak nak pastikan ada masuk dalam rancangan strategik PDRM atau tidak. Kemudian barulah kita kemukakan pada rolling plan rancangan Malaysia. Saya akan jawab secara bertulis yang itu. Jadi sorry. sedikit saja Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali saya nak puji kerana saya lihat daripada bab SOP ataupun birokrasi permohonan kewarganegaraan telah pun dibaik pulih di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri, dan saya lihat setiap kali saya tulis surat janji adalah balasan, dan itu jauh beza kerana sebelum ni tidak ada tindak balas langsung. Cuma ada beberapa lagi surat yang telah diutarakan, cuma saya berharap dapat dipertimbangkan kes-kes yang jelas, yang berperlembagaan. Cuma walaupun saya ada utarakan perkara ini, ia tidak menafikan penambahbaikan yang jelas berjaya dilakukan, yang saya rasa wajar dipuji. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih rakan saya dari Muar. Coming from Muar is always a compliment to me. Terima kasih banyak. Ya. Tan Sri, Saya akan buat sewakan betul-betul kalau ada lagi kes yang diangkat. Bukan saya dari Muar. Meja saya pastikan dengan pegawai kementerian kalau ada yang diangkat oleh ahli parlimen sebelah sini atau sebelah sana. Arau pun baru saya terima juga permohonan untuk bantu rakyat kawasan dia. Ya, dia kalau bantu untuk luluskan semua tak ada masalah. Bantu duit je saya akan tulis itu, rujuk kepada Arau balik. Dia lebih keupayaan.
Saya mesti berlaku adil. Adil artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Jadi kalau bak duit saya kena serah balik pada arau, tapi kalau kelulusan yang bawah tu saya percepatkan. Itu tak ada masalah. Baik. Yang Mohd Menteri, tumpang tanya atas soalan Seri Gading tu pasal balai polis tu. Boleh? Balai polis nak nanti Ipoh Timur, sebab saya dah buka Ipoh Timur 4 kali. Saya nak selesaikan untuk rakan saya Kota Baru bertanyakan tentang akta hasutan yang berbangkit. Apakah kerajaan berhasrat untuk memansuhkan akta hasutan? Apakah akan kaji kesesuaian pemakaian? Saya jawab baru ni ketika MQT menjawab soalan pagoh. Saya guna pakai yang sama. Kos bahagian pertama reaksi saya adalah dari segi Perlembagaan Persekutuan perkara 10, dan saya akan ulangi perkara 10 itu kebebasan bersuara, berhimpun. Kebebasan bersuara bukannya suatu yang bebas, dia ada limitasinya. Kemudian dia ada 3 akta yang kita guna pakai sekarang ini. Akta komunikasi, kanun keseksaan. Kedua-dua akta ini tidak membolehkan tangkapan dibuat. Kita baru tahu sebagai pengamal undang-undang, kalau ada aduan dan polis invoke akta ini, pilihan yang ada adalah kita saman dia orang datang. Kemudian polis kena minta order to investigate. Jadi dia ada beberapa kekurangan, limitasi kepada pasukan polis. Kerana proses itu kalau mengambil masa, kalau aduan tu melibatkan sebarang siaran dalam sosial media, biasanya dia dah boleh padam dan sebagainya. Pada time dia rujuk kepada MC, semua evidence hilang. Itu antara kekangan. Saya percaya sahabat saya dari Pagoh, Larut yang pernah duduk di sini memahami kekangan yang sama. Jadi akta hasutan itu yang 2 yang tadi disebut non-seizable. Okey. Jadi yang membolehkannya adalah akta hasutan. Itu pun Jemaah Menteri membuat satu keputusan. Ya, kalau melainkan membabitkan institusi raja, mencela, memfitnah, mempelekeh, ya, menghina institusi raja yang mengikut perlembagaan itu dilindungi sifat dan kemuliaannya, maka barulah akta hasutan itu diguna pakai. Tapi bagi perbezaan yang biasa, masih lagi guna pakainya adalah 2 akta sedia ada. Terima kasih. Silakan. Terima kasih sahabat saya Menteri KDN. Memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu akta hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah akta hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan, terutamanya oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang dianggap bercanggah kepentingan dengan kerajaan. Jadi pada dasarnya saya nak dapat kepastian, adakah akta hasutan yang begitu lama yang dulu disebut oleh rakan-rakan Yang Berhormat sendiri Undang-Undang Hutan Rimba, Undang-Undang Draconian, ramai kawan-kawan saya termasuk Damansara boleh mengesahkan perkara ini. Ini dikatakan di sini. Jadi apabila menjadi kajian, adakah, to be fair to you, adakah kerajaan mempunyai intention, ada niat untuk mengkaji supaya akta ini tidak boleh disalahgunakan oleh mana-mana pihak penguatkuasa? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Terima kasih. Kota Baru di sana, saya di sini baru beberapa tahun kebelakangan ni je. Sebelum ni kita sama-sama juga. Tahun 99, Barisan Alternatif kita sama-sama. 2004, bila kita buat manifesto, kita sama-sama tulis ayat yang sama. Menghapuskan undang-undang drakonian, itu ayat sama. Ya, betul tak? Jadi ketika Yang Berhormat ada di sini, Menteri Undang-Undang, saya nak tanya kepada Yang Berhormat balik. Ketika Yang Berhormat memegang Kementerian Undang-Undang, ada Yang Berhormat angkat kertas kabinet cadangan untuk meminda? Ada? Kalau ada, saya nak pergi cari lepas ni. Ada tak Yang Berhormat mengangkat cadangan yang sama untuk memansuh atau menggubal akta hasutan 1988? Jangan cuba saya nak tanya yang tu. Ada? Jangan denial syndrome. Tak ada tak?
adakah Yang Berhormat sekarang ni Ada atau tidak Yang Berhormat masa berada di sini mengangkat Saya tanya tindakan yang saudara, sama? jangan tanya saya balik. Ada. Saya Boleh. tanya saudara, saya tanya Boleh. Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Ya. juga. Kami ada intention tapi tak sempat melakukannya. Baik. Intention ada. Baik. Dan bukan di bawah bidang kuasa Menteri Undang-Undang. Terima Ya. Ya. Kalau dah Jawapannya sama-sama bagilah kami peruntukan. ada intention. Jawapan saya pun kami ada intention yang sama. Boleh beritahu bila? Dalam jangka masa Baik. lama. Boleh Yang Berhormat beritahu bila intention tu mula tumbuh pada Yang Bila Berhormat? kami memerintah. InsyaAllah bila Kami kami berada meminta, sebelah kami sana akan kami minta. akan buat pindaan itu. Baik. Kami akan hapuskan. Jadi Yang Berhormat tunggu dulu untuk berada di sini. Saya akan tanya soalan yang sama pada Yang Berhormat. Tak ada. Yang Muhammad. Baik, Yang baik. Muhammad. Sudah. Baik. Yang Muhammad, Muhammad. Tan Nanti Sri. bagi Arau. Nanti saya bagi Arau. Saya bagi selesai ni sikit. Saya kata dulu. Nak Tak, genjak. bukan Yang Muhammad. Jangan jawab macam tu, tak manis. Tak? Cakap kata akan melaksanakan. Soalan Tapi ditanya. yang ni dia memerintah berapa tahun, setahun tak sempat. Yang Muhammad Saya baru 11 bulan. Yang Muhammad dah merancang. Saya baru 11 bulan. dah merancang. Yang Muhammad Arau lagi lama. Saya nak tanya Yang Muhammad, bukan sekarang ni akta hasutan ni bukan saja dikurangkan tapi ditambah. Apa dia 3R? Yang Muhammad, 3R ni macam hasutan juga. Kita tak tahu apa 3R. Kita sekarang ni nak cakap tak berani sebab apa? Takut 3R. Jadi kata hasutan sekarang ni ditambah dengan 3R Yang Muhammad. 3R ni istilah kita lah. Nah, istilah sains politik artinya politik identiti. Kita buat parti politik, identiti bangsa. Kita buat parti politik, identiti agama. Tu cerita dia. Tak ada salah apa. UMNO masukkan tujuan UMNO ditubuh untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Noktah. Tak ada masalah. Undang-undang tubuh, akta pertubuhan lulus, pas. Quran, sunnah, ijma' ulama', qiyas, sumber tertinggi. Masukkan permohonan akta pertubuhan. Tak ada masalah. Kami keadilan untuk semua. Selesai. Amanah rahmatan lil alamin. Selesai. Identiti. Laksanakanlah sebagai selling point kita. Tak ada masalah. Yang menjadi masalah. Terima kasih. Nah, bila Terima saya nak kasih, jawab, Muhammad. bagi peluang Tapi dulu. saya nak beritahu, Arau, bagi akta peluang. pertubuhan ni dibuat Dia payah lah. sebelum Arau. 3R ni baru ya. Dan dia tak ada masalah. Arau. Yang tak boleh saya kata. Peranti ni baru ya. Yang Muhammad. yang tak boleh saya kata ialah apabila politik identiti yang kalau kita perjuang kau, kita nak bangsa kita maju berjaya, tak ada masalah. You know? Cuma dalam jalan untuk itu timbul ke perkara yang saya dah ungkap pada jawapan yang lepas. Saya tak mau ulang. Ya. Perkara yang menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Jadi tugas hakiki Kementerian Dalam Negeri ni keamanan dan ketenteraman awam. Ya, jadi gitu. Betul, saya tak mau berpencak silat dari segi politik. Saya kata tugas kita ke depan nanti adalah bila kita nak berlawan, kita berlawan dari segi memperkenalkan dasar program kita. Menarik rakyat dengan cara itu. Dengan cara, bukan dengan cara pilih kawan ini masuk neraka. Tak boleh lah. Hatu ya. Saya kata. Ya. Contohlah. Macam Ketua Pemuda PAS SEK. Itu fakta. Siapa yang sebut Ketua Pemuda PAS bahagian SEK. Kawasan SEK. Lepas itu dia tarik balik. Dia tarik balik dah pun. Betul, dia tarik balik. Menteri, ini Baik, yang bagi saya jawab tu. boleh. Betul, dia tarik balik. kenapa nak timbul lagi? Benda dah tutup. Ulang perkara yang dah Dia tarik dah minta balik. Maaf. Ya Muhammad, spesifik soalan spesifik. Sebagai contoh, ya. Boleh, soalan Sebagai contoh, spesifik. saya sebut. Ya. Duduk loh, ni floor saya. Saya hormat bila sana tanya, saya duduk. Bila saya sebut, bila saya peluang saya, bagilah ini. Saya sebut fakta. SEK. Itu fakta. Sebab itu, keluar arahan parti supaya dia jangan teruskan. Baguslah tu. Tapi tak memadam bahawa dia mengungkap. Ya, yang di Pertua PAS kawasan Padang Serai. Berkhutbah di Masjid Taman Selasih. Kak Wan, rujukan dia Matampau. Kalau nanti rang undang-undang 355 dibentang, Kak Wan jangan tak sokong. Kalau tak sokong, kubuk Cina, jerat Cina. Khutbah captured crowd dalam masjid. Apa pilihan kita? Kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi yang ini ni kena ada batasan undang-undang mengawalnya. Ya, saya sebut. Ya. Boleh. Kerana itu saya tak mau prolong lah sebab rekod polis terlalu banyak. Ya, terlalu banyak.
Itu cuma contoh-contoh. Ya tak? Boleh. Jadi selalunya dilontar dulu. Pulau Pinang habis dah Islam sebab azan tak boleh. Tapi bila esko agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf. Salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti, kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. UMNO politik identiti Melayu tu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Yang itu masalah pada saya. Boleh, Yang Muhammad? Kerana itu Spesifik. dalam penggulungan ini, sorry. Soalan spesifik. Sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih. Bagi pengarah batas. Saya mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita, penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote. Selain itu, saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting, dalam gelombang hijau ini, mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak. Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal yang mungkin boleh saya tambah lagi. Ya, saya bagi saya dah. Banyak lagi kami nak senarai. Kalau kita nak cerita soal Jawab dulu, Syed. Macam mana saya nak jawab Kota Baru? Duduk, Syed. Duduk dulu. Hal yang Kota Baru bangkitkan itu, kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 7/7 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Tak terjawab? Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Yang Hormat, Okey. Sanusi sentuhlah. Arau. Baik Nanti tu. Raja. Sebab itu saya kata, Kejap, Menteri jangan jawab. Nanti kejap. kalau saya nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat, kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ni. Saya bagi contoh, Yang Berhormat bagi contoh, tak habis. Jadi cerita dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah. Kena cuba. Yang itu aja. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7/7 kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesesaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebutlah. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan tak? Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa yang berhormat? Ketua agama. Ada satu negeri ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul? Kita hormatlah ketua agama.
Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya, saya sebut arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik. Apa reaksinya? Reaksinya, perintah tuanku bukan qat'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat raja. Hormat raja adalah rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati raja. Tapi bila raja yang memerintah kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik sebagainya, jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qat'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui maidam pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qat'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar? Pada masa yang sama, nafas yang sama, di sini digelar sebagai tak menghormati raja, nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya. Sebab itu yang berhormat Menteri perlukan beberapa minit lagi. Habis dah. Habis dah. Aqul qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi jawapan bertulis Menteri kepada Beruas.